Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad bin Masali, dari kelas Makmal 3A, subjek Syariah dan Kehidupan, kod DUS 30052. Baiklah, hari ini saya nak baca dua potongan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 43. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksud daripada potongan ayat ini ialah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Surah ini diturunkan di Madinah. Seterusnya, tafsir untuk surah Al-Baqarah ayat 43 ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa atuz zakah, artinya Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengeluarkan zakat, iaitu dengan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubarak bin Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, katanya, pembayaran zakat itu merupakan suatu kewajipan yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan mengerjakan solat. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, warka'u ma'ar raki'in, artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikutlah bersama mereka dan jadi bahagian mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin, berbuat yang terbaik di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah salat. Seterusnya, asbabun nuzul untuk surah Al-Baqarah ayat ke-43 ini ialah, ayat yang ke-43 ini diturunkan khas oleh Allah Subhanahu Taala kepada ahli kitab, iaitu Bani Israel, untuk menunaikan solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memerintahkan ahli kitab untuk mengeluarkan zakat, iaitu dengan menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kerana pembayaran zakat itu merupakan suatu kewajipan yang mana amal ibadah tidak akan memberi manfaat kecuali dengan menunaikannya dan juga mendirikan solat. Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk menunaikan solat secara berjemaah bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pengajaran yang saya dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 43 ini, yang pertama ialah zakat ini dapat menyucikan harta dan juga jiwa umat. Yang kedua pula, solat secara berjemaah ini lebih baik daripada solat berseorang, kerana perbandingan di antara darjat orang solat berjemaah ialah 27 darjat, dan solat berjemaah ini juga lebih baik untuk kaum lelaki. Seterusnya, surah yang kedua, iaitu surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, iaitu membawa kepada kerosakan. Surah ini diturunkan di Mekah. Tafsir surah Al-Isra ayat 32. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekati sesuatu yang boleh menyebabkan perzinaan, kerana zina itu adalah fahisyah, yakni termasuk dosa besar, dan paling buruknya ialah jalan kemaksiatan. Seterusnya, pandangan ahli tafsir berkaitan dengan mendekati zina ini adalah hukumnya haram. Melakukan hal-hal yang dapat membawa ke perzinaan saja sudah diharamkan, apatah lagi sampai melakukan zina. Tentunya dosanya lebih jauh dan besar lagi. Sebab-sebab diturunkan surah Al-Isra ayat 32 ini ialah, ada suatu ketika itu datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta izin kepada Rasulullah
untuk berzina. Dan Rasulullah pun terus melarang sekeras-kerasnya dan menegurnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Baiklah, pengajaran yang dapat saya ambil untuk surah Al-Isra ayat 32 ini ialah kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi perkara yang menghampiri kepada zina, kerana sudah jelas di dalam surah Al-Isra Allah telah melarang hamba-Nya untuk menghampiri, apatah lagi untuk melakukannya. Dekat ayat ni kita boleh nampak yang ayat perintah fi'il amar, iaitu Allah memang sangat melaranglah. Itu perintah untuk kita. Wala taqrabu. Allah sangat melarang. So kita kena patuh, kita kena dengar sebaik yang mungkin supaya kita tak kena azab. Wallahu a'lam bisawab.